nak buat dakwah, tapi dia tak tahu macam mana nak mula. So macam mana kaedah ataupun permulaan untuk kita buat dakwah ni kepada orang yang bukan Islam? Okey, permulaan dia yang pertama kita kena ada niat lah. Kita kena pasang niat kan, betul tak? Betul. Nak buat apa-apa pun kita kena pasang niat. Bukan kita saja nak pergi, betul lah boleh je kan. Tetapi niat itu yang banyak perbezaan kita, brother. Di kalangan kita yang tak ada niat. Okey. Bila kita pasang niat, insya-Allah Allah permudahkan untuk kita sampai dan mereka akan sampai kepada kita. Kalau kita tengok brother, kebanyakan yang saya sampaikan ataupun mereka yang sampai kepada kita, bila kan insya-Allah dia jadi macam attraction. Dia akan sampai kepada kita dan kita menjawab. So niat itu sangat penting. Yang kedua ialah ilmu. Very important. Ilmu ni kena ada ilmu. Kalau nak sampaikan tu kena ada ilmu. Yang ketiga ialah usaha. Ya, usaha tu wajib kita ada usaha. Kirakan kita nak duduk, nak tanya, okey, kita nak bawa siapa, kita nak cerita pasal ni kan, Islam pada mereka. So kita kena usaha. Yang juga yang paling penting ialah doa, minta petunjuk daripada Allah. So okey, balik kepada ilmu. Ilmu macam mana kita kena ada? Ini yang sangat penting ni. Okey, bila kita ada ilmu kan, ilmu yang saya maksudkan ialah kita boleh sampaikan juga dengan lisan kita atau kebanyakan kita ni. Ya, kalau kita melihat dari sudut kita sendiri yang mungkin kita takut nak berdepan dengan mereka. Betul tak? Ya, kita takut dengan nak berdepan dengan mereka ini. Ya, boleh kita sampaikan melalui mungkin risalah. Ya. Mungkin kita boleh sampaikan melalui risalah kepada mereka. Ya, dan juga yang lagi satu ialah dengan akhlak kita sebagai seorang umat Islam. Very important. Sebab kebanyakan mereka melihat kita daripada akhlak kita sebagai seorang Islam. Kalau akhlak kita pun buruk, macam mana dia nak lihat agama Islam? Betul tak? Ya, kalau dia lihat kita pun tak betul, macam mana mereka nak menerima yang dia ni seorang Islam? Ya, sebab tu akhlak kita mencerminkan agama Islam. Ya, hari ini kita lihat, ya, mungkin akhlak kita sebagai contoh, kita ada jiran kita. Ya, dan kalau kita cari mana-mana pun umat Islam, sahabat kita yang belum terima Islam, mereka akan beritahu, jiran saya ni baiklah orang Melayu, jiran saya ni sebelah sini, kawan saya yang saya kerja ni memang baik. Itu bermaksud, itulah dia yang saya maksudkan akhlak. Perbuatan kita yang mencerminkan agama Islam itu indah. Hari ini ramai daripada mereka tidak melihat dia sebagai indah. Sebab itu mereka tidak nak tahu pun pasal agama. Bukan kita nak paksa dia, kau kena masuk Islam, bukan. Sebab hidayah itu Allah yang punya, bukan kita yang punya. Ya, so kita sampaikan dengan akhlak kita, very important. Kalau kita takut sangatlah, ya, sebagai contoh, kalau kita takut, kita ada risalah-risalah sekarang ni, kita ada macam-macam risalah. Kita tahu rumah dia, kita pergi, kalau boleh sampaikan dia lah terus. Kalau tak boleh brother, kita tahu rumah dia, kita selit kat bawah tu, kita cabut lari lah. Janji kita dah sampai. Janji sampai kepada dia. Sebab tu agama ni, tuan-tuan dan puan-puan, ialah sesuatu yang kita kena ada openly talk. Bukan kita nak, kita ni ekstremis, kita tak boleh. You kenapa mas tak ada? Dia mesti ada satu perbualan yang open. Ya, mereka pun boleh cerita pasal agama, kita pun boleh cerita pasal agama. Sebab itu interfaith ni yang kita pergi jumpa mereka, mereka tahu pasal tu dan ia membawa banyak definisi, banyak pengertian dia. Bila saya pun jumpa dengan non-Muslim, biasanya brother, saya juga akan tanya mereka, apa mereka buat, bagaimana mereka sebagai contoh apa amalan mereka dan sebagainya. Mereka dah luar dah. Jangan kita je pandai cerita. So sebab tu saya cakap kena ada ilmu dan kena ada skill. Orang yang masak pun, sebagai contoh, orang yang nak buat masakan masak ni, dia kena ada ilmu dan skill. Bukan setakat main masak. Bukan setakat main masak je, hangus nanti kan. So dia kena ada skill. Skill yang saya maksudkan dia, kita kena tahu macam mana bila kita nak tanya persoalan apa kepada dia, time bila kita nak masuk, time bila kita nak cerita,
dan bagaimana kita nak cerita kepada dia supaya dia faham betul-betul. Ya, apa kebanyakan saya lihat, walaupun sebelum saya memeluk agama Islam, kesilapan umat Islam, bila kita jumpa dengan seorang tu, kita terus cerita pasal Al-Quran. Betul. Tentang ayat, tak salah. Tetapi kita kena faham, mereka ni tidak tahu ayat-ayat Al-Quran. Betul tak? Itu yang paling penting. Ya, mereka tak faham. Mereka cuma melihat kita sebagai, oh, dia ni orang baik, dia ni beragama, dia ni pakai kopiah hari-hari, Masya Allah, hari-hari senyum kat saya, Masya Allah, seperti Nabi Muhammad SAW. Ya, yang memberi salam sangat lemah lembut bercerita kepada orang dengan sirah-sirah yang kita baca. Bagaimana orang tersuka sebab kasih sayang tu. Dia melihat kasih sayang bermaksud bukan kita, how are you, semua tak ada lah. Tetapi dia bagaimana dia cerita kepada orang. Bagaimana memberikan salam pada mereka. Bagaimana senyuman kita. So benda-benda ni sangat free, percuma. Bila kita jumpa, sebab tu kalau jumpa saya mana-mana pun, saya akan, mana-mana orang pun, saya akan say hello, how are you, apa khabar, dia senyum kat dia. Lama-lama dia akan menjadi tanda persoalan. Siapa orang ni? Hari-hari bagi. Lepas tu bila perayaan tu kita ajak dia, jom kita pergi makan rumah saya. Atau perayaan kita hantar something kat dia. Dia perayaan kita pun pergi rumah dia. Ini yang betulnya. Betul tak? Lama-lama mereka akan ada. Sebab hidayah tu Allah yang punya, bukan kita. Sebab kita jangan rasa, oh, kita kena sampaikan, dia kena masuk Islam. Tak ada. Sebab Allah yang aturkan perjalanan dia sehingga dia terima agama Islam. Kita punya ni ialah untuk berusaha sampaikan Islam sebaik yang mungkin. Daripada lidah kita menyebut tentang Islam, menyampaikan daripada akhlak kita, sampaikan kepada mereka dan sebagainya. So ini yang kita kena faham. Bukan terus kita nak pantam saja sehingga dia pun confused dah. Sebab itu banyak orang yang tak faham tentang agama, masih tak faham siapa itu Islam, bagaimana kita menyembah, seolah-olah kita menyembah Kaabah. Sebab apa? Dia tak faham agama. Sebab dia tak faham yang agama Islam ni, kita bukan menyembah Kaabah. Kita sebenarnya satu arah. Itu saja. Ya, sebab tu ilmu tu sangat penting. Sebab tu hari ini kita ada, alhamdulillah, kita ada pendakwa-pendakwa satu Malaysia yang menyampaikan tentang Islam. Ada sedikit-sedikit mereka akan mendapat ilmu. Dari situ mereka perjalanan mereka untuk betul-betul kenal agama Islam. Ya Allah, insya-Allah.